Tamadun India merupakan tamadun yang standing dengan tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir dan tamadun Cina. Tamadun ini mengalami peningkatan yang sangat mengagukan dalam pelbagai bidang. Antaranya ialah dari segi pemerintahan, perluasan kuasa, ekonomi, kebudayaan, teknologi dan keagamaan. Pencapaian ini meletakkan tamadun India antara tamadun terunggul di dunia. Selepas tamadun Indus berakhir, berlaku perubahan dalam perkembangan tamadun India. Perkembangan ini berlaku apabila pusat tamadun beralih ke lembah Ganges. Peralihan ini menandakan bermulanya tahap baharu dalam tamadun India yang sebelumnya berpusat di lembah Indus. Perubahan ini merupakan tahap kedua dalam tamadun India dan menjadi asas penting kepada perkembangan dalam tamadun tersebut. Perkembangan yang berlaku di sekitar lembah Ganges membawa kepada kemunculan kerajaan-kerajaan kecil yang dikenali sebagai Janapada. Kerajaan-kerajaan ini kemudian membentuk kewujudan kerajaan yang lebih besar yang dikenali sebagai Mahajanapada. Magadha yang terletak di timur Laut India muncul sebagai kuasa penting yang berjaya menguasai kerajaan lain di India antara tahun 540 sehingga 490 sebelum Masihi. Kejayaan ini dikaitkan dengan kedudukan Magadha yang strategik di lembah Ganges yang membolehkannya mengawal laluan perdagangan utama di Sungai Ganges. Kemunculan Magadha memainkan peranan penting dalam tahap perubahan sistem politik di India melalui perluasan kuasa dan menjadi asas kepada kewujudan kerajaan-kerajaan lain seperti dinasti Nanda, Maurya dan Gupta. Ketiga-tiga dinasti ini berjaya menonjolkan kehebatan memperluas kuasa sehingga membentuk kerajaan dan empayar yang luas. Pada permulaannya, perluasan kuasa dilakukan secara fizikal. Tetapi, cara perluasan kuasa berubah kepada perluasan secara keagamaan demi memastikan kesejahteraan dan perdamaian. Antara faktor perluasan kuasa tamadun India ialah kekuatan ketenteraan. Kerajaan perlu mempunyai pasukan tentera yang kuat. Ia juga digunakan untuk mempertahankan negara daripada serangan musuh. Yang kedua, dasar pemerintahan, di mana raja menentukan dasar perluasan kuasa sesuatu kerajaan. Yang ketiga, sumber manusia. Sumber manusia yang cukup untuk menjamin sesebuah kerajaan ditadbir dengan baik dan berkesan. Yang keempat, aspek ini tidak bergantung pada aspek ketenteraan semata-mata. Aspek keagamaan dan kemanusiaan turut berperanan dalam memperluas kuasa dan pengaruh kerajaan. Yang terakhir, kewangan. Faktor ini pula perlu mendapat pembiayaan secukupnya daripada pembendaraan kerajaan. Tanpa kewangan yang kukuh, kuasa kerajaan akan menghadapi kesukaran. Perluasan fizikal bermakna perluasan kuasa yang dilakukan oleh sebuah kerajaan dengan menguasai wilayah-wilayah lain. Sebuah kerajaan mampu membentuk sebuah empayar dengan menguasai kerajaan-kerajaan lain. Selain itu, perluasan kuasa dapat dilaksanakan apabila sesebuah kerajaan mengakui taklukan dan akan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan yang menang dan lebih berkuasa. Perluasan kuasa dinasti Nanda dilakukan dengan kekuatan ketenteraan. Pasukan tentera dinasti Nanda terdiri daripada 20,000 kavaleri, 200,000 infanteri dan 3,000 tentera bergajah. Empayar Nanda menganjur dari wilayah Bengal di sebelah timur India hingga ke Punjab di sebelah barat serta wilayah Deccan. Pataliputra merupakan pusat pemerintahan empayar ini. Ia asas perluasan kuasa ketika zaman Chandragupta Maurya dan Asoka. Dinasti Maurya membentuk sesebuah empayar luas dari wilayah Bengal di timur hingga Hindu Kush di sebelah barat. Pusat pemerintahan tersebut diletak di Pataliputra. Perluasan kuasa pada zaman Chandragupta Maurya dilakukan dengan kekuatan ketenteraannya. Pasukan tentera terdiri daripada 30,000 kavaleri, 600,000 infanteri dan 9,000 tentera bergajah. Asoka menguasai Kalinga dan jumlah nyawa yang terkorban begitu besar. Seramai 150,000 orang telah kehilangan harta benda dan 100,000 orang telah terbunuh. Nyawa-nyawa yang terkorban memberikan kesedaran kepada Asoka untuk jadi lebih toleran dan bertanggungjawab. Dinasti Gupta. Dinasti Gupta diterajui oleh Chandragupta I, memerintah pada tahun 320 Masihi hingga tahun 335 Masihi. Pataliputra dijadikan pusat pemerintahan empayar. Di samping itu, Chandragupta I menjadi ketenteraan sebagai kaedah untuk memperluas kuasa. Chandragupta I menguasai kawasan yang luas, mengajur dari Punjab hingga ke Bengal. Selepas peperangan Kalinga, Asoka selaku pemerintah dinasti Maurya menghentikan usaha perluasan secara fizikal bagi membuka ruang yang luas kepada pengembangan agama Buddha. Untuk mengukuhkan pembinaan negara, peraturan dan undang-undang diukir pada tiang batu yang dikenali sebagai tiang Asoka. Ketika di bawah naungan Asoka, misi pengembangan agama Buddha telah dilancarkan dan misi tersebut dihantar ke Tibet, Nepal, Alexandria, Antioch, Bactria dan Burma. Misi penyebaran agama Buddha pula diketuai oleh Mahendra di Sri Lanka, manakala Sona dan Uttara berada di Asia Tenggara. Zaman Gupta, di mana penekanan diberikan kepada agama Hindu, menyebabkan ia mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini menyebabkan pemerintah Gupta menekankan hal-hal berkaitan kebudayaan, kesusastraan, seni bina, perdagangan dan pemerintahan berasaskan agama Hindu.